Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati Tuan Imam dan juga seluruh ahli dan kuasa masjid, serta kepada semua para jemaah muslimin dan muslimat yang saya hormati sekalian. Pertama sekali, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi kekuatan kepada kita. Allah masih lagi memberi satu keazaman kepada kita di tahun baru hijrah ini. Mudah-mudahan dengan kekuatan kita, dengan keazaman, cita-cita dan tekad kita yang tinggi ini, Allah SWT akan membuka lagi pintu hati kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, kepada agama Allah SWT dengan secara lebih dekat lagi. Dan di sana di hari akhirat nanti mudah-mudahan kita akan dikurniakan pahala yang besar, pahala yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Jadi kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan sedikit tazkirah pada malam ini, suka saya nak mengajak tuan-tuan dan puan-puan para jemaah muslimin dan muslimat sekalian mengenali ataupun mengingatkan kepada kita semula satu peristiwa yang besar yang berlaku kepada diri Nabi SAW dan kepada umat muslimin para sahabat, iaitulah peristiwa hijrah. Peristiwa hijrah yang sesuai. Bulan ini adalah bulan Muharram, bulan hijrah. Allah Subhanahu wa taala merakam, mengabadikan di dalam Al-Quran dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Maksudnya, dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada orang-orang muhajirin, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Mereka memperolehi keampunan dan nikmat rezeki yang mulia daripada Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Ayat ini menyatakan kepada kita bahawasanya di dalam semua makhluk yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas nama manusia ini, ada mereka yang dipilih oleh Allah menjadi nabi,
Dan dipilih lagi oleh Allah Ta'ala dari kalangan Nabi itu mereka yang menjadi Rasul. Dan dipilih lagi dari kalangan Rasul itu ialah Rasul Ulul Azmi. Dan Allah SWT memilih lagi apabila Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam yang penyudahnya Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal wafat, maka Allah Ta'ala tidak sunyikan alamnya ini daripada memilih daripada kalangan hamba-Nya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kalangan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di peringkat awal Islam di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah tidak mencecah angka ribu sewaktu Nabi sallallahu alaihi wasallam berada dilantik menjadi Rasul dan berada di Mekah selama 13 tahun. Walau bagaimanapun Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kepada kita di dalam Al-Quran perihal orang-orang yang beriman yang bersama dengan Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu, iaitulah ayat yang saya bacakan tadi. Wallazina amanu, dan orang-orang yang telah beriman. Wahajaru, dan mereka yang berhijrah. Wajahadu, dan mereka yang berjihad pada jalan Allah fi sabilillah. Wallazina awau, dan mereka yang memberi tempat kediaman, tempat tinggal kepada orang-orang muhajirin yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Wa nasaru, dan mereka memberi pertolongan, maka mereka itulah mendapat keampunan dan juga rezeki, yakni nikmat yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kalangan mereka yang terlibat dengan peristiwa hijrah, dari kalangan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sebenar-benar beriman. Ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka itulah, yakni mereka yang beriman, yang berhijrah, yang berjihad pada jalan Allah, dan mereka yang memberi tempat kediaman kepada Rasul dan muhajirin yang berhijrah ke Madinah, dan mereka yang memberi pertolongan. Tengok berapa sifat yang Allah SWT menyatakan syarat untuk menjadi orang-orang yang benar-benar beriman. Itulah yang pertama, mereka beriman pada Allah. Yang kedua, berhijrah. Yang ketiga, berjihad pada jalan Allah. Yang keempat, memberi tempat kediaman kepada orang Islam yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Yang kelima, mereka itu memberi pertolongan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. 5 sifat. Itulah Allah Ta'ala kata ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benar iman. Bukan saja mereka beriman dengan mereka mengucap 2 kalimah syahadah saja, tidak. Lebih daripada itu, mereka berjaya menghadapi ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya sebelum daripada berlaku peristiwa hijrah. Mereka diuji oleh Allah SWT selama 13 tahun, sehingga tercatat di dalam sejarah Islam apabila mereka itu berhijrah. Perkataan hijrah, peristiwa yang sangat besar di dalam sejarah Islam. Dan hijrah juga, kalimah hijrah juga dicatat sebagai permulaan bagi tahun bagi sejarah Islam. Ini adalah melibatkan orang-orang yang beriman yang ada kelima-lima ujian-ujian, dan mereka berjaya dengan ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna
wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu menyangka bahawa akan begitu sahaja dengan mengatakan bahawa mana kami telah beriman kepada Allah? Sudah cukup hanya berkata kami beriman kepada Allah, dah cukup dah, boleh masuk syurga dah. Tuhan kata tidak, wahum la yuftanun, sedangkan mereka belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. As-sabiqunal awwalun, generasi awal Islam di kalangan para sahabat umat muslimin bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di kalangan muhajirin dan juga kalangan ansar. Orang muhajirin ialah orang-orang Mekah yang beriman kepada Nabi dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang ansar, orang yang masuk Islam, orang masuk Madinah, penduduk Madinah yang menerima Islam. Jadi kedua-dua golongan ini, muhajirin dan ansar ini, mereka ini terlibat di dalam peristiwa hijrah. Nanti kita akan sebut. Bukan sekadar muhajirin saja, orang ansar pun terlibat dalam peristiwa hijrah. Sebab dalam ayat yang kita bacakan tadi, wallazina awaw wa nasaru, mereka yang memberi tempat kediaman, rumah, tempat tinggal kepada orang muhajirin, dan mereka yang menolong orang-orang muhajirin, indah kalangan orang-orang ansar. Mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala apabila berlaku peristiwa hijrah. Berlaku peristiwa hijrah ialah Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari strategi bagi mencari tapak nak bagi Islam ni ada negara yang mengawalnya. Umpama kita, kediaman kita lah, rumah tempat tinggal kita ataupun kebun kita, kalau tak ada pagar tak boleh. Kena ada pagar yang mengawalnya. Begitulah juga dengan Islam, mesti ada yang mengawalnya, iaitulah negara. Ni kepentingan negara Islam, perjuangan untuk mewujudkan negara Islam. Karena itulah, nak mewujudkan negara Islam ini mesti ada rakyatnya, kena ada pemimpinnya, ada negaranya, ada negeri, ada negara. Nabi ditawar dengan berbagai-bagai tawaran sebelum lagi Nabi hijrah ke Madinah. Ini satu ujian. Muhammad, kalau kamu nak menjadi pemimpin di Mekah ni, kami boleh tabalkan kamu pada bila-bila masa untuk menjadi raja, menjadi pemimpin di negeri Mekah ni. Muhammad, kalau kamu nak berkahwin dengan perempuan yang cantik, kami boleh cari di kalangan perempuan-perempuan yang cantik pada kalangan orang Arab ni. Dan banyak lagi lah tawaran-tawaran. Semua tawaran tadi Nabi tolak. Bahkan Nabi berkata, kalaulah kamu berjaya, kan sakat nak tabal aku jadi raja, kamu boleh kuasa, kamu ada politik, kekuatan politik kamu ni kuat di Mekah, kamu boleh cari berbagai-bagai habuan dunia untuk nak beri pada aku, kerana kamu kuasai ekonomi. Perkara yang lebih daripada tu, kalau kamu mampu naik ke atas langit, ambil matahari letak di tangan kanan aku, dan ambil bulan letak di tangan kiri aku, nak suruh aku tinggal urusan dakwah ini, nak mengajak manusia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, nak mengajak manusia, kamu nak menyekat aku untuk nak mengajak manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah.
aku takkan tinggal sekali-kali urusan ini. Untuk nak memasyarakatkan manusia di atas satu nama, iaitu Islam. Ni satu ujian. Dan begitulah sahabat-sahabat yang lain diuji dengan dibunuh. Ada yang mati syahid. Ada yang mati syahid. Diuji dengan diseksa. Diseksa. Dan diuji dengan ujian-ujian kemewahan dan sebagainya. Maka dengan kerana itulah Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah firman, Allah lah yang terlebih mengetahui di manakah dia nak meletakkan tugas kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah yang mencipta Nabi, Allah yang menjadikan Nabi. Allah tahu perangai Nabi, keyakinan Nabi, kekuatan Nabi, keberanian Nabi, kemampuan Nabi, kebolehan Nabi dan kebijaksanaan Nabi. Karena semuanya telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berlakulah peristiwa hijrah yang saya tak perlu ceritalah, tuan-tuan pun tahu. Hijrah ni tadi, mereka tak berjaya untuk nak tangkap Nabi. Nabi keluar daripada rumah dalam keadaan tidak disedari oleh orang Quraisy dan pemimpin Quraisy. Nabi keluar daripada Mekah. Allah mereka cari-cari tengok Muhammad dah terlepas dah. Muhammad dah terlepas dah. Lalu pemimpin Arab membuat pengumuman tawaran yang sangat lumayan. Sesiapa yang dapat tangkap Muhammad ataupun dapat membunuh Muhammad akan diberikan ratusan ekor unta. Unta ni kenderaan yang mewah, kenderaan yang hebat di kalangan orang Arab pada ketika itu. Lah ni pun binatang yang mahal, unta ni 10,000 seekor. Seekor 10,000, ni ratusan ribu ekor unta. Maka bercakaplah di kalangan orang Arab. Maka didengar oleh Surakah bin Malik. Di kalangan orang Badui yang duk bersembang 2-3 orang. Muhammad dah keluar, dah ikut jalan sekian. Bersama dengan 2 orang lagi, Abu Bakar dan juga Abdullah bin Uraiqid. Jadi bila Surakah bin Malik dengar ni, Surakah kata, diam, cukup sangat ni. Terus ada bersembang lah. Sebab apa? Sebab Surakah tak mahu beri orang lain tahu. Kerana dia nak tawaran tu. 100 ekor unta ni untuk dia seorang nak tangkap Muhammad ni. Kalau diheboh ni saat lagi dapat habuankan orang lain lagi. Ada broker-broker apa lagi tu semua pula. Dia nak dia seorang ya. Dia Badui ni pun senyap lah. Dia pun ligan Nabi. Dia kejar Nabi. Kejar Nabi. Dekat saja dia nak tangkap Nabi, bumi pegang kaki unta dia. Bumi mencengkam kaki kuda dah, kuda dia. Jatuh terguling dia. Dia bangkit lagi, bangun lagi, naik atas kuda dia hambat Nabi, ligan Nabi. Dekat nak tangkap Nabi, begitu berlaku. Bumi pegang, cengkam kaki kuda dia. Kali yang ketiga dia jatuh terguling. Dia jatuh. Lalu dia minta maaf kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengaku kalah. Mengaku kalah. Nabi kata, tak apa, aku akan menghadiahkan kamu. Kerana dia ni seorang yang berani, samsing di Mekah. Aku akan hadiahkan kamu kepada kamu gelang Kisra, Raja Parsi, di satu hari nanti. Jadi Surakah pun balik. Nabi meneruskan perjalanan bersama dengan Abdullah bin Uraiqid dan juga Sayyidina Abu Bakar. Abdullah bin Uraiqid ni nama saja Abdullah, tapi dia kafir, dia orang kafir musyrik, dia bukan orang Islam. Dia orang kafir musyrikin. Bermakna di sana ada orang kafir yang tak setuju dengan kezaliman, yang benci kepada kezaliman. Pemimpin Quraisy
yang membuat zalim inayah kepada Nabi dan orang Islam pada ketika itu. Abdullah bin Uraiqid ni, dia sanggup membantu Nabi. Dia tunjuk jalan. Dia ni pakar. Jalan-jalan yang boleh menyelamatkan Nabi, boleh menyelamatkan Nabi dan perjalanan hijrahnya ke Madinah. Walaupun diupah oleh Sayyidina Abu Bakar, tu cerita lain lah. Dia nak tolong Nabi tu, itu yang penting. Walaupun dia diupah oleh Sayyidina Abu Bakar. Ini bermakna ada orang Islam yang simpati dengan Nabi. Ada manusia walaupun dia kafir, dia simpati dengan Nabi. Hak Islam simpati dengan Nabi ni dengan kira lah Sayyidina Abu Bakar tadi ni. Orang kafir tu Abdullah bin Uraiqid tadi ni, dia simpati dengan Nabi dan benci kepada kezaliman. Pertama. Yang kedua, di sini terbit hukum Nabi minta bantuan kepada orang bukan Islam untuk nak melakukan proses hijrah yang boleh membawa kemenangan yang besar dan boleh menegakkan negara Islam yang berdaulat di Madinah. Dan kita ni kadang-kadang kita minta pertolongan daripada orang bukan Islam dalam politik negara kita sekarang ni. Sinilah kita berdalil. Kita berdalil daripada hukum-hukum berdasarkan kepada sirah nabawiyah. Panduan kita dalam perjuangan ini berdasarkan kepada sirah nabawiyah. Perjalanan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang duk kata minta bantuan kerjasama dengan orang kafir lah apa semua itu. Kita ada panduan kita. Kita ada panduan kita yang terbit hukum tadi. Baik. Sampailah ke Madinah. Nabi teruskan perjalanan dia, singgah di rumah Ummu Ma'bad. Suami dia tak ada di rumah. Nabi tanya, ringkas cerita, Nabi tanya, susu ada tak? Susu kambing ada. Ummu Ma'bad kata, susu tak ada. Ibu kambing kurus ada lah. Orang susah. Musim kemarau, musim panas, rumput kering. Kambing ni nak ada susu lagu mana? Kambing kurus adalah, ibu kambing kurus. Wak keluarlah Ummu Ma'bad pun, Nabi gosok tetek kambing ni tadi, badan-badan kambing ni, akhirnya mengeluarkan susu. Cukup untuk diminum, dimakan, digunakan. Ini mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi pun terus lagi perjalanannya, singgah di Quba. Dan Nabi teruskan lagi perjalanannya sampai disambut oleh umat Islam, kaum Muhajirin, kaum Ansar daripada kalangan Aus dengan Khazraj yang telah membuat perjanjian setia kepada Nabi SAW sewaktu sebelum berlaku proses hijrah. Kerana mereka datang, orang Arab datang setahun sekali untuk melakukan ibadah haji. Haji bermakna berkumpul di satu tempat yang mulia. Orang Arab ni pada dulu sehinggalah kepada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka berkumpul di Mekah, di Kaabah. Kerana Kaabah ni tempat yang mulia. Dan di masa itulah Nabi mengambil kesempatan untuk bertemu dengan kabilah-kabilah daripada kalangan orang Arab. Dan Nabi berjumpa dengan pertama sekali, kembali balik, kita gostan balik sebelum hijrah ni, Nabi berjumpa dengan Bani Amir. Dengan Bani Amir, kabilah ketua Bani Amir. Nabi menyatakan kepada mereka, mengajak mereka kepada Islam. Dan Nabi minta kepada mereka negeri, satu tempat untuk nak menegakkan Islam. Bila Allah memberi kemenangan dengan Islam, kamu akan selamat. Kamu akan selamat. Lalu mereka bertanya, ketua Bani Amir tu tanya Nabi, kalau Allah memberi kemenangan, kalau menang, kalau boleh merintah, siapa jadi ketua? Siapa jadi ketua? Siapa menjadi pemimpin? Mereka nak tahu. Siapa jadi Perdana Menteri?
Dia nak habuan-habuan dunia. Limanil mulk, bagi siapakah pemimpin? Nabi kata pemimpin itu al-mulku lillah, pemimpin itu serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-mulku lillah, kepimpinan itu kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka menjawab kalau macam ni jawapan yang tidak jelas kepada kami, tak apalah. Kami tak bersetuju. Kami tak bersetuju. Biar setakat ini saja perjumpaan kita. Nabi pun berundur daripada khemah Bani Amir tadi. Nabi pergi berjumpa dengan Bani Syaiban, puak Bani Syaiban. Nabi menyatakan macam tu juga, mengajak mereka kepada agama Islam. Dan Nabi minta kepada mereka supaya kita ni kena ada negeri, ada negara, untuk nak mentadbir manusia ini dengan hukum yang berdaulat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kamu akan selamat, Nabi kata. Lalu mereka bertanya kepada Nabi, apakah itu Islam? Islam tu apa dia? Lalu Nabi SAW membacakan ayat, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Jadi Nabi baca ayat ini. Bila Nabi baca ayat ini, puak-puak Bani Syaiban ini mengatakan sesama mereka, ini bukannya calang-calang perkataan, bukannya calang-calang kalimah ni. Kalimah ini, ayat ini bukan datang daripada dia. Mereka faham orang Arab ni. Ini satu kalimah, satu perkataan yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka bertanya kepada Nabi, wahai Muhammad, bagaimanakah cara untuk nak masuk Islam? Mereka nak masuk Islam. Lalu Nabi kata, qulu la ilaha illallah. Kamu katalah la ilaha illallah. Maksudnya tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Tidak ada hukum melainkan hukum Allah. Tidak ada segala-galanya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Orang Arab faham kalimah ni. Bani Syaiban ni mereka faham perkataan la ilaha illallah ni. Lalu mereka berkata, hadza amrun takrahul muluk idzan tuharibukal arab wal ajam. Inilah satu urusan, ini satu pekerjaan, inilah satu perkara yang dibenci oleh mana-mana pemimpin, mana-mana raja. Idzan tuharibukal arab wal ajam. Kalau begitu kamu akan diperangi oleh orang Arab dan juga orang-orang ajam, orang yang lain daripada bangsa Arab. Mereka tak sanggup. Tak sanggup nak masuk Islam, nak kata la ilaha illallah, kerana mereka faham perkataan la ilaha illallah ini dibenci oleh mana-mana raja. Mereka nampak kalau setakat dibenci oleh orang Arab Mekah, mereka sanggup berdepan lagi. Besar mana sangat Mekah tu, mereka sanggup berdepan lagi. Tetapi dibenci oleh idzan tuharibukal arab wal ajam, oleh orang lain berdaulat Arab, Rom dan juga Parsi. Nak kena berdepan dengan kerajaan yang besar, kuasa besar pada masa tu, Rom dan juga Parsi. Mereka ni tak sanggup. Lalu Nabi menjawab, sesungguhnya kalau kamu nak mengikut aku, mestilah daripada kalangan kamu mereka-mereka yang sanggup, yang berani berhadapan dengan cabaran-cabaran daripada segenap penjuru dunia ni, utara, selatan, timur dan juga barat, sanggup berdepan dengan kuasa besar dunia ini. Kerana Nabi membawa risalah bapa kepada agama Islam, iaitulah Nabi Ibrahim alaihi salam. Daripada sekecil-kecil mencukur bulu ari-ari, mencukur misal, sikat rambut bagi kemas, berkhitan, beristinja,
10 perkara yang sebut dalam tafsir Nurul Ihsan tu. 5 di kawasan kepala, 5 lagi di bahagian badan. Daripada urusan yang sekecil-kecil Nabi Ibrahim sanggup buat, sehingga urusan yang paling besar berhadapan dengan Raja Namrud di zaman dia, seorang diri yang Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penyudah bagi segala nabi dan rasul ini membawa risalah Islam ini. Nabi kata, kalau nak ikut aku mesti pada kalangan mereka yang berani, yang sanggup berdepan dengan kuasa besar dunia. Tak kiralah Arab ataupun Ajam. Tak apalah kalau kamu tak mau nak ikut, tak apa, tetapi kamu percayalah, apabila kamu mendapat berita, kami akan mendapat kemenangan. Nabi nak hijrah ni. Bila kamu mendengar berita, maklumat, kami dapat kemenangan dengan menegakkan negara Islam yang berdaulat, maka ketika itu pergilah kamu berjumpa dengan kami. Pergilah berjumpa dengan kami. Nabi tak marah. Ni sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kamu dengar berita kata kami berjaya, marilah berjumpa dengan kami. Lalu Nabi kata kepada Sayyidina Abu Bakar, setelah Nabi berundur daripada kemah Bani Syaiban ni, Nabi kata kat Sayyidina Abu Bakar, hak ni baik sikit daripada hak tadi. Hak tadi tolak tu. Nampak tak? Hak ni baik sikit. Cuma dia nak masuk Islam, dia tak sanggup. Tak sanggup nak berjuang. Tak sanggup nak berjuang. Akhirnya Nabi cari peluang sehingga Nabi berjumpa dengan golongan Aus dan juga Khazraj yang datang dari Madinah untuk mengerjakan haji. Sehinggalah Nabi dapat membuat satu perjanjian bai'ah setia dengan mereka. Bai'atul Aqabah yang pertama bai'ah yang pertama itu berbai'ah, berjanji angkat setia dengan Nabi, dengan Aus dengan Khazraj ini, berasaskan kepada akidah dan juga akhlak di dalam Islam. Tak mencuri, tidak percaya pada Allah, tak mencuri, tidak berzina dan sebagainya. Dan itu berlaku bai'ah yang kedua. Ini lebih besar sikit. Datang antaranya 2 orang muslimat, 73 atau 72 orang, saya tak ingat yang tu. Antaranya 2 orang muslimat. Aus dengan Khazraj ni datang daripada Madinah. Nabi ajak mereka bertemu di satu tempat yang sunyi, yang rahsia. Al-Aqabah tadi, tempat yang rahsia. Membuat perjanjian setia dengan mereka. Apakah kamu nak mengajak kami nak membuat perjanjian atas dasar apa, wahai Rasulullah? Ni setelah mereka masuk Islam. Lalu Nabi, bayi'uni ala sam'i wa ta'ah fin nasyati wal kasal. Naklah kamu berbai'ah dengan aku di atas mendengar dan juga taat. Dengar dan juga taat. Bukan takut tak. Dengar taat. Orang yang takut ni, takutkan Nabi ni, belakang Nabi dia buat perangai lah. Dia buat perangai. Lepas mesyuarat dia buat perangai lah. Lepas buat perjanjian dia bai'ah, dia mula buat perangai. Dia nak lompat. Lah ni mesti orang duk lompat ni. Ni ala sam'i wa ta'ah, dia tak dengar, dia kata fa'al fil nasyati wal kasal, ketika mana kamu cergah ataupun ketika mana kamu rajin ataupun ketika mana kamu malas. Kena buat. Dan sehinggalah tu pada lafaz bai'ah ni yang cukup panjang. Sehinggalah Nabi kata, hendaklah kamu berbai'ah dengan aku. Kamu sanggup menolong aku bila aku sampai di tempat kamu. Kamu sanggup menolong aku bila aku sampai di tempat kamu, dengan harta benda kamu dan juga dengan jiwa raga kamu. Aku minta kepada kamu harta kamu, aku minta kepada kamu jiwa raga kamu. Bukan aku nak memberi kepada kamu, tapi aku nak minta kamu berbai'ah, berkorbankan harta kamu kepada aku. Ini kita kena faham. Ni kita ni kan, bila menang kau duk nampak. Hilanglah kita semangat pengorbanan kita ni untuk Islam.
Selalu saya bercakap benda ni. Kerana pengorbanan kita, jiwa raga kita, harta benda kita kepada Islam, itulah pengorbanan yang sebenar. Tak dinafikan. Kemenangan dunia dapat memerintah Islam ini adalah satu nikmat yang diberi oleh Allah. Dan ingat, nikmat satu lagi ialah nikmat pahala, berdasarkan daripada pengorbanan kita. Dah siap selesai bai'ah, megang tangan Nabi. Ada riwayat mengatakan muslimat 2 orang tu, Nabi tak pegang tangan, tak bersalam lah dengan mereka, kerana Nabi ni tak pernah menyentuh tangan perempuan. Tangan perempuan yang selain daripada mahram dia. Lalu ada riwayat mengatakan Nabi ambil satu bekas, dimasukkan air dalam tu. Nabi celup tangan di dalam bekas ni, celup tangan, maka datang muslimat mencelup tangan dia juga di dalam bekas tersebut. Ada riwayat mengatakan macam tu cara bai'ah muslimat. Selesai bai'ah, orang Ansar ni daripada golongan Aus dengan Khazraj ini tanya Nabi selalu, "Wahai Rasulullah, kami nak buat apa ni? Ini di Mekah ni, bukan ada hijrah ni. Suruhlah nak suruh apa pun. Kalau nak cantah tekuk mereka pun tak apa." Itu dia tu. Mereka yakin dah. Bila mereka Islam, mereka berpegang dengan Islam, mereka yakin. Mereka yakin pahala tu dan keyakinan kemenangan yang akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana yang memimpin mereka ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, "Jangan, nanti dulu. Hijrah dulu. Kamu balik dulu ke Madinah. Balik dulu ke Madinah dan tunggu aku akan sampai di sana. Aku akan hijrah ke sana." Depa ni pun balik. Lepas tu kita tak boleh gopoh. Kita tak boleh gopoh. Tunggu dulu. Pertama, perkataan kita jangan kita gopoh mendahului kepimpinan kita. Satu. Yang kedua, tindakan kita jangan gopoh. Yang di luar daripada apa yang telah diputuskan oleh jamaah. Kita jangan kalut. Kita jangan kalut. Ni tengok MIC keluar daripada PH yang kita kelang kabut dah. Dia ulah tu lah. Dan siapa yang tarik MIC masuk dulu? Bukan kita. Bukannya kita ulama yang tarik tu. Tok guru pergi jumpa, serahlah kat dia dulu Ustaz. So dah kita ni duk ulah ni, duk i'rab ni. Ulah lah kok bawah ni. Biar ambil dulu Ustaz. Tunggu Ustaz, sabar Ustaz. Kita jangan gopoh. Kalau gopoh ni apa jadi hari tu ni? 7-18 orang gopoh nak pergi Putrajaya cepat tu. Akhirnya apa jadi? Baik, Nabi pun, mereka ni pun balik ke Madinah. Tunggu Nabi hijrah. Sampailah Nabi hijrah tadi ni. Tola'al badru alaina, terkenal sangat nasyid syair ni. Sabit dalam sirah Nabi. Mereka sambut kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka memegang tali unta Nabi tu, pakat heret unta Nabi. Kono heret, sak koni heret, sak koni heret. Semua pakat nak heret menapi ke rumah mereka. Nak ajak Nabi ni menjadi keluarga mereka, duduk di rumah mereka. Lalu Nabi kata, jangan buat lagu tu. Innaha ma'murah. Sesungguhnya unta ni adalah diperintahkan oleh Allah. Ikutlah dia nak berhenti di mana. Itu bila dia berhenti di situ, itu merupakan perintah Allah kepada dia. Terus ada berebut. Akhirnya unta ni berhenti di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Dan Nabi tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, 2 tingkat, 2 lapis, bawah dengan atas. Abu Ayyub suruh Nabi duduk di atas, dan dia duduk di bawah dengan keluarga, dengan isteri dia. Dia suruh Nabi duduk di atas. Nabi kata, tak payah, aku duduk di bawah ni senang. Orang nak mari berjumpa aku di bawah ni senang. Abu Ayyub kata, tak, kami tak gamak nak duduk atas kepala Nabi. Punyanya penghormatan, kasih sayang mereka tu cukup tinggi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi kata, kamu duduklah di atas, aku nak tinggal di bawah. Lepas pun malam tu duduk di atas lah lagi bini.
Semalam tak lena tidur. Tak lena. Bila lampu di padam, duduk dalam gelap, pakat duduk berjalan. Gelisah mereka ni kerana tak tergamak nak duduk di atas kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi duduk di bawah. Sehingga mereka ni belaga. Terlanggak tempayan air, tempayan besar ni, tumpah tempayan air tu. Tumpah di atas tu. Pakat lap lah, ambil kain, ambil baju, habis kain baju mereka tu. Lap air, takut air tu menitik kena kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni kisah ni, sejarah ni cukup hebat ni. Antara sejarah yang cukup hebat. Kasih sayang suami isteri, sahabat-sahabat Nabi, seorang Ansar, sahabat-sahabat Nabi ni, kasih mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis kain baju pakat duk mok, pakat lap, takut air tu meleleh turun atas badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sejarah ni, kisah ni cukup terkenal. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tindakan Nabi yang pertama iaitulah satukan Aus dengan Khazraj. Ini penting. Menyatukan dua golongan yang duk bersengketa ratusan tahun sebelum tu, sehingga berbunuh-bunuhan di antara mereka, dipelaga oleh orang-orang Yahudi. Nabi satukan mereka, satukan dua puak yang Islam tadi ni. Dua orang Islam dah, cuma Nabi satukan mereka ni dengan Islam. Mereka ni Aus dengan Khazraj ni, mereka ni lebih mengetahui dah sebelum tu maklumat tentang kenabian Nabi yang akan zahir di akhir zaman, dan dia akan hijrah ke Madinah. Mereka tahu awal lagi dah. Kerana apa? Mereka duk dengar daripada rahib-rahib Yahudi, pendeta-pendeta Yahudi menceritakan tentang kisah Nabi Muhammad ini dalam kitab Taurat. Kerana orang Aus dan Khazraj ini, mereka ni bergaul dengan puak-puak Yahudi di Madinah. Mereka bergaul, mereka bersyarikat, berniaga bersama-sama, berurusan ni bersama-sama dengan Yahudi. Mereka dengar lah puak-puak Yahudi, rahib-rahib, pendeta Yahudi duk berceramah tu, duk cerita. Jadi mereka tengok tu, dia tahulah lebih awal lagi maklumat tu. Sebab itulah kita nak kena ambil maklumat, nak dekatkan dengan agama, nak memperbanyakkan ibadah lagi ni, kena rajin mengaji. Kena mari cari maklumat agama ni. Tempat dia di sinilah, di masjid ni. Ni proses hijrah kita. La hijrata ba'da al-fathi walakin jihadun wa niyatun. Tidak ada lagi jenis hijrah selepas daripada pembukaan kota Mekah tahun 8 Hijrah. Yang adanya ialah jihad, perjuangan untuk menegakkan Islam dan niat untuk beribadah, berbakti kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Wa izastunfirtum fanfiru, dan apabila kamu diarahkan keluar untuk menegakkan agama Allah Taala ni, maka keluarlah kamu berjihad untuk berjuang nak menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang ada pada kita. Setelah Nabi satukan Aus dengan Khazraj, di kalangan Aus dengan Khazraj ini mereka pun percaya. Duk bergaduh berkelahi lama dah, ratusan tahun keturunan mereka tu. Mudah-mudahan adanya seorang Nabi ni, mereka yakin, mudah-mudahan adanya seorang Nabi ni dapat menghilangkan, menghapuskan sengketa mereka selama ni. Lalu bersatulah Aus dengan Khazraj pertama. Yang pertama, Nabi membina masjid. Minta maaf, Nabi bina masjid. Tu mula-mula sekali tegak Islam, Nabi bina masjid. Kerana masjid ini ialah tempat tumpuan manusia. Fungsinya negara Islam, berjabat negara Islam Madinah pertama pada masa tu ialah di masjid. Yang kedua, Nabi satukan Aus dengan Khazraj. Kita nak kenal satu, kenapa? Kenapa satu atas nama Islam. Atas nama Islam. Pakat masuk Islam, satu atas nama Islam. Tak boleh nak biarkan negara Islam diperintah oleh orang bukan Islam. Tak boleh. Kalau orang bukan Islam bukan nampak dosa pahala, mereka tak percaya dosa pahala. Bila mereka tak percaya dosa pahala, syurga neraka di akhirat nanti, mereka akan buat apa saja kalau mereka merintah di atas muka dunia ni. Tak boleh nak melantik mereka menjadi pemimpin, khususnya di negeri kita ni, DAP ni, Pulau Pinang ni.
Tak boleh. Baiklah kita tengah satukan kerja Nabi. Yang kedua ialah menyatukan Aus dengan Khazraj. Kerana kesatuan ni penting, dipanggil wahdatul Islamiyah. Kesatuan Islam. Islam ni kena bersatu. Islam pun bersatu. Jadi kuat pada masa itu. Yang ketiga, buat piagam Madinah. Piagam Madinah, undang-undang negeri Madinah, ada apa? Peraturan. Inilah yang Allah Taala firman, allazina immakannahum fil ardi aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Walillahi 'aqibatul umur. Allazina immakannahum fil ardi, orang-orang yang diberi keteguhan oleh Allah Ta'ala. Maksudnya mereka orang-orang yang beriman, yang diberi kepada Allah. Jika diberi kepada Allah, kepada mereka itu satu tapak yang teguh, negara yang berdaulat di dalamnya agama Islam. Jika diberi kepada mereka satu negara yang kuat, yang teguh, yang berdaulat di dalamnya agama Islam, aqamus salah, nescaya mereka akan mendirikan sembahyang. Wa atawuz zakah, dan mereka akan mengeluarkan zakat. Wa amaru bil ma'ruf, dan mereka akan menegakkan yang ma'ruf. Wa nahau 'anil munkar, dan mereka akan mencegah kemungkaran. Walillahi 'aqibatul umur, dan kepada Allah lah diserahkan segala urusan, yang dipahala. Ini tengok, ini kepentingan menegakkan negara Islam. Kenapa? Yang nak aqamus salah wa Islam lah. Nak mendirikan sembahyang dengan makna membuat hubungan dengan Allah. Pemimpin mereka akan membuat hubungan dengan Allah kerana orang Islam. Ni penting orang Islam. Ni yang kita duk satukan Melayu Islam kita ni. Walaupun dia datang dengan berbagai-bagai parti, dengan berbagai-bagai perangai, tapi kita nak satukan mereka. Soal perangai ni biar-biarlah. Kita nak satukan sesama Islam kita ni. Kerana apa? Nak menolak mudarat yang besar tu. Kafir memerintah. Orang Islam sekurang-kurangnya mereka mendirikan sembahyang. Maknanya mereka membuat hubungan dengan Allah. Kita merintah negara ni, kita nak kena kuat buat hubungan dengan Allah. Wa atawuz zakah, memberikan zakat, mengeluarkan zakat dengan makna konsep ekonomi Islam. Konsep ekonomi Islam. Supaya orang yang fakir, miskin, mereka akan mendapat hak mereka daripada harta orang kaya. Dan orang kaya mendapat pahala disebabkan mereka mengeluarkan zakat ataupun membantu orang fakir miskin. Wa amaru bil ma'ruf, bila ada negara yang diperintah oleh orang Islam, maksudnya ialah amru bil ma'ruf, dapat menegakkan negara berkebajikan. Ma'ruf ialah suruh buat baik, negara berkebajikan. Wa nahu 'anil munkar, di sana ada undang-undang, ada peraturan, ada hukum hakam Allah Subhanahu wa taala untuk mencegah daripada berlakunya perkara-perkara yang memahamkan kepada masyarakat maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ada hukumnya. Zina ada hukumnya, mencuri ada hukum yang berdaulat. Bukan kata zina ni terus kejam, tidak. Bukan kata mencuri ni terus kerat tangan, tidak. Dilantik adanya mahkamah. Mahkamah yang akan memutuskan. Ada saksi. Seboleh-bolehnya hakim di dalam Islam ini nak mengelakkan si pelaku itu daripada terkena hukuman. Sebab itulah ada saksi. Paling kurang ditazirkan. Ta'zir. Ta'zir itu pun ta'zir yang paling rendah, paling ringan, yang cukup ringan, nak mengelakkan manusia daripada terkena hukuman. Tu ada saksi. Kalau tu hakim agama, kalau hakim dunia ni dia kira nak sabit yang salah. Dia nak sabit yang salah, dia fikir hak tu ya. Bukan hakim akhirat. Hakim akhirat tu lain. Jadi kita itulah
wa amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur, dan bagi Allah lah kesudahan segala pekerjaan. Ulama mentafsirkan ayat ini maksudnya ialah pahala. Pahala. Allah SWT sediakan pahala. Inilah di antara konsep hijrah yang sangat penting. Hijrah ini, negara Islam bermula disebabkan oleh hijrah, disebabkan oleh proses hijrah. Kita nak tegakkan negara Islam ni, proses hijrah tu penting. Begitulah hijrah kita ni, daripada kurang belajar kepada mendalami ilmu agama. Daripada kita kurang berjuang mengambil berat tentang masyarakat ini, kita kembali kepada ambil berat kepada masyarakat. Duduklah kita di mana pos-pos yang tertentu untuk nak bagi masyarakat kita ni jadi elok. Bahagian agama ke, bahagian JP, KKP ke apa ke, duduklah di situ. Tadbirlah, uruskanlah masyarakat ni dengan cara yang baik. Ini sangat penting. Manusia ni dia ada bertamadun, hadarah Islamiyah. Orang Arab dulu pun macam itulah, dia berimpun di musim haji, pakat bawa hasil pekerjaan, hasil tanaman, buah-buahan, sayuran dan sebagainya, kemudian tu jual kepada manusia yang lain. Manusia dia suka nak berkumpul macam tu, memang macam tu. Nampak tak? Jadi kita datang ke Islam, wahyu Allah Ta'ala ni memandu, jaga, kawal pengumpulan manusia ke masyarakat manusia ni dengan wahyu Allah SWT. Sebab itulah Allah Ta'ala datangkan Nabi. Daripada Nabi peringkat mula susah payah, akhirnya Nabi berhijrah ke Madinah. Semuanya di bawah planning daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Nabi pulang semula ke Mekah, bentuk negara Islam tahun lepas hijrah di Mekah. Bermakna Nabi ni bukan pelarian. Saya orang kata ni Nabi ni hijrah supaya pelarian. Tu bingung, tak reti pasal tu. Pelarian tu Rohingya. Bila negara mereka tu mai ke Malaysia ni nak cari kerja, cari makan dia. Taubat dia tak ingat nak balik dah negeri dia. Siapa? Tu lah. Susah payah pun kerja ni, nak cari kerja tu. Di pondok saya tu, duk kerja tu. Berapa orang? Tu lah hijrah. Nabi SAW bersama dengan Islam hijrah ke Madinah. Apa yang saya ceritakan tadi, nampak tak? Pelarian kan lagu tu. Allah memuliakan Nabi, memuliakan orang Islam yang terlibat dengan dunia hijrah. Allah telah muliakan Muhajirin, muliakan orang Ansar. Allah Ta'ala menceritakan dalam Al-Quran, lahum maghfiratun, bagi mereka itu pengampunan, wa rizqun karim, dan rezeki yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini tak sama. Tak sama. Tu saya kata Nabi ini pelarian. Dia melekehkan Nabi, seolah-olah dia melekehkan Nabi, dan juga menghina umat Islam yang melakukan peristiwa yang besar, hijrah bersama dengan Nabi SAW ke Madinah Al-Munawwarah. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, tazkirah yang ringkas ini dapat menjadikan sebagai satu iktibar kepada kita. Dengan ilmu yang kita dapat sikit sebanyak pada malam ini, kita dapat jadikan sebagai panduan pada kita untuk berjuang, berjihad dan menguruskan masyarakat ni dengan Islam, acuan agama yang telah didatangkan oleh Allah SWT kepada kita. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum tu, malam ni saya ada bawa tabung kepada jemaah yang berhasrat untuk nak melakukan wakaf untuk bangunan sekolah pondok kita di kampung sekolah Juru ni. InsyaAllah tuan-tuan boleh masukkan duit, niatlah wakaf untuk bangunan di sekolah pondok. Mudah-mudahan sumbangan tuan-tuan Allah SWT akan gandakan pahala untuk kita semua di hari akhirat. Jazakumullah khairan katsira. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi alqulub qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqas ala ta'atik wa tawahhadas ala da'watik wa ta'ahadas ala nusrati syari'atik, fasikillahumma rabitataha wa adimuddaha
واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك ومسها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.